Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran di mana subtopiknya adalah 6.3 pasaran persaingan sempurna. Fokus kita adalah 6.3.4 iaitu keseimbangan firma jangka pendek bahagian yang ketiga. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, ada satu berita baik yang Miss ingin berkongsi dengan anda. Okey, boleh nampak badge yang berwarna biru ini. Okey, untuk maklumat anda, Miss telah lulus challenge 2 dalam Akademi YouTuber. Jadi sekarang Miss berada di challenge yang ketiga dah. Okey, doakan Miss supaya nanti boleh lulus jugalah dalam challenge yang ketiga. Okey, jadi sekarang kita teruskan. Bagi bab 6 struktur pasaran, kita mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi subtopik yang kita fokuskan adalah 6.3 iaitu pasaran persaingan sempurna PPS. Berkaitan dengan pasaran persaingan sempurna, bagi video yang lepas, Miss pun telah terangkan berkenaan dengan ciri-ciri PPS, pembentukan kilo permintaan firma, hasil firma, dan sekarang kita berada di bawah subtopik kecil ini iaitu keseimbangan firma jangka pendek. Berkaitan dengan keseimbangan firma yang jangka pendek ini, Miss pun telah terangkanlah berkenaan dengan keseimbangan firma di mana ada dua pendekatan iaitu pendekatan TRTC dan juga MRMC. Untuk capai keseimbangan bagi pendekatan TRTC, beza positif. Yang paling besar antara TR dengan TC, bagi MRMC pula, MR kena sama dengan MC. Dan keuntungan firma, ada 3 jenis keuntungan yang pelajar sudah belajar, iaitu untung lebih normal, untung normal dan juga untung kurang normal. Dan untuk pembelajaran kita, sekarang kita akan fokus tentang titik penutupan firma. Cuba fikirkan. Bayangkan anda sebagai seorang pengeluar ataupun firma. Inilah pengeluar. Adakah anda akan berfikir untuk menutup firma jikalau anda memperoleh untung lebih normal? Macam mana jawapan anda? Dapat untung lebih normal? Buat apa lagi nak fikir menutup firma kan? So jawapan kamu mestilah tidak. Tak akan fikir pun. Sebab sekarang saya dapat untung lebih normal. Kita cuba tengok situasi yang seterusnya. Juga sama, fikirkan. Bayangkan anda merupakan seorang pengeluar. Kali ini. Bagaimana pula jikalau firma anda memperoleh untung normal? Untung normal itu maksudnya TR kamu sama dengan TC. Nak tutup operasi ke? Jadi sekiranya jumlah hasil anda boleh cover ataupun boleh bayar semua jumlah kos, buat apa nak fikir nak tutup operasi? Mestilah tak fikir pun kan, teruskan sajalah. So jawapannya, anda tidak akan berfikir pun. Apabila anda dapat untung normal. Situasi yang ketiga. Bayangkan juga anda merupakan seorang pengeluar. Kali ini. Jikalau sekarang firma anda memperoleh untung kurang normal. Rugi ya. Apakah keputusan anda pula? Jadi sekarang mungkin anda fikir, nak tutup operasi ke? Ke nak teruskan operasi ni? Jadi untuk maklumat anda, sekarang yang berkaitan dengan subtopik kecil iaitu titik penutupan firma ini, memang kita hanya akan fikirkan sama ada nak teruskan operasi ke berhenti operasi apabila kita memperoleh untung kurang normal. Dengan reti kata lain, raja yang kita kaji nanti, dia mestilah berkaitan dengan raja untung kurang normal sahaja. Maksudnya first step kita memang kita kena sediakan kelok bagi untung kurang normal inilah. Dan perkataan dengan raja ini sebenarnya kita telah bincang pada video yang sebelumnya. Nanti Miss akan terangkan sekali lagi bagaimana kita nak lakar raja untuk untung kurang normal dan nanti kita juga akan bincang keseimbangan firma, TR dengan TC yang kita dapat dan juga untung kurang normal.
Okey, itu merupakan peringkat yang asas sebelum kita nak teruskan berkaitan dengan titik penutupan firma. Okey, berkaitan dengan titik penutupan firma, ada 3 situasi di mana kita kata bahawa firma tersebut dia akan teruskan operasi. Yang kedua, dia telah mencapai titik tutup firma. Dan akhirnya berhenti operasi. Okey, jadi ingat kita ada 3 situasi ya. Jadi sekarang marilah kita tengok bagaimana pula bagi sesebuah firma yang ingin teruskan operasi. Okey, kalau nak teruskan operasi, kita cuba tengok, pastikan bahawa firma tersebut dia adalah dapat untung kurang normal dulu. Jadi hubungan antara TR dengan TC, TR kurang daripada TC, dan hubungan antara AR dengan AC, AR kurang daripada AC. Okey, penentuan perkara berikut. Kalau kita nak tentukan sama ada sesebuah firma nak teruskan operasi ke berhenti operasi ini, kita kena tengok ABC, okey, ataupun TVC. Hubungan antara TR dengan TVC, TR dia mesti melebihi TVC, dan hubungan antara AR dengan ABC, AR dia kena melebihi ABC. Jadi pelajar boleh nampak simbol ini dia adalah sama punya, iaitu label besar. Okey, cuma beza dia depan sini. Satu T, satu adalah A. T total, A average. Ini pun sama. Okey. Walaupun kita kata firma teruskan operasi, tetapi sekarang kita kena lakar kelok yang menunjukkan bahawa firma memperoleh untung kurang normal. Okey, jadi seperti biasa kita akan sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, untuk paksi Y ini kita akan labelkan CPR, cost, price, revenue, kurungan RM. Okey, ini asalan. Dan paksi X ini kita labelkan Q, kurungan unit. Okey, syarat PPS di mana kita kata P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan TT, dan kilo permintaan dia adalah bersifat anjal sempurna sebab kita kata bahawa firma dalam PPS sebagai penerima harga. Okey, jadi Miss labelkan syarat dia dulu. P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DT. Okey, step yang kedua, kita nak tentukan keseimbangan firma. Syarat keseimbangan firma MC sama dengan MR. Kita sudah ada kilo MR dan sekarang kita perlu sediakan kilo MC. Okey, tentukan titik keseimbangan dia. Inilah titik keseimbangan. Labelkan E. Harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan dia adalah Q. Okey, jadi untuk peringkat yang pertama, kita akan huraikan keseimbangan firma. Keseimbangan firma pasaran persaingan sempurna tercapai pada titik E apabila kilo MC bersilang dengan kilo MR pada tingkat harga P dan kuantiti Q. So ingat harga ini harga keseimbangan dan kuantiti ini juga merujuk kepada kuantiti keseimbangan. Okey, untuk peringkat yang seterusnya kita akan tentukan TR dulu. TR itu total revenue iaitu jumlah hasil. Jadi jumlah hasil dia boleh diwakili oleh kawasan O, P, E, Q. Okey, jadi Miss pun tulislah OPEQ. Okey, untuk maklumat anda, kalau pelajar nak kaji dari segi AR pun boleh, tetapi untuk pembelajaran kita hari ini, saya hanya fokus TR dengan TC sahaja. Okey, jadi ayat yang ini dia akan jadi sedemikian. Jumlah hasil yang diperoleh bagi sesebuah firma boleh diwakili melalui kawasan OPEQ. Itulah dia. Okey, sambung kita nak tentukan TC, tapi kalau nak tentukan TC ini, kita kena ada kilo AC dulu. Okey, jadi pun sudah bagi tahu, kita nak lakar untung kurang normal. Jadi kalau untung kurang normal, apakah hubungan AR dengan AC? AR kurang daripada AC. Kalau kurang daripada AC, bermaksud, ini AR, AC kita berada di
atas. Okey, jadi ingat kilo AC itu berbentuk U dan sentuh MC dia akan jadi titik minimum. So bentuk dia macam inilah, turun minimum kemudian dia naik. Okey, ini minimum, naik. So ini adalah AC. Okey, dan kemudian kita nak tentukan TC kita. Okey, ingat jangan tertarik dengan titik minimum ini. Apa-apa pun balik kepada keseimbangan E kita, bagi dia naik sehingga sentuh AC. Okey, buat dotted line. Okey, labelkan apa-apa huruf saja. Jadi Miss labelkan ini A, B. Okey, maka TC boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? So ini AC kan? AC ialah QB ataupun OA. Maka kita guna AC darab dengan Q, dia akan jadi OABQ. Okey, lepas tu pelajar boleh bagi tahu lah, sementara jumlah kos yang ditanggung oleh firma boleh diwakili melalui kawasan OABQ. Okey, dan sekarang step yang ketiga, kita akan huraikan tentang untung kurang norma firma. Jadi untung kurang norma, dah cari untung TR tolak TC. Inilah TR dia, OPEQ. TC dia OABQ. Jadi sekarang kita guna OPEQ tolak OABQ, tinggal yang ini kan, sebab kita dapati bahawa TC kita melebihi TR. Jadi kawasan dia boleh ditunjukkan melalui PABE. Okey, maka belajar pun bagi tahulah, maka firma memperoleh untung kurang norma yang boleh ditunjukkan melalui kawasan PABE. Itulah dia. Okey, untuk maklumat anda, sebenarnya apa yang Miss bincang tadi ini, kita sebenarnya telah belajar pada video yang sebelumnya apabila Miss jelaskan berkaitan dengan untung kurang norma. Sekarang, cerita yang selanjutnya yang berkaitan dengan sama ada firma nak teruskan operasi ataupun berhenti operasi. Inilah apa yang kita nak fokus hari ini. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok, nak tentukan sama ada sesebuah firma itu teruskan operasi ke berhenti operasi, anda mesti ada ABC. Okey, bermaksud nanti kita akan sediakan kilo ABC. Okey, dan untuk maklumat anda, ABC dia juga sama seperti AC. Okey, di mana kilo ABC itu juga berbentuk U dan kalau dia sentuh MC pun sama, dia mesti titik minimum. Okey, dan ingat kilo ABC itu akan berada di bawah AC. Okey, di bawah dia. Jangan pula ke atas, salah. Okey, sebab AC sama dengan AFC tambah ABC. AC paling atas sekali. Okey, jadi ABC akan berada di bahagian bawah. Cuma sekarang kita nak tentukan sama ada AR melebihi ABC ke ataupun AR kurang daripada ABC. Okey, jadi untuk situasi ini, saya akan langkah di mana AR melebihi ABC. Ini yang kita nak fokus sekarang. Okey, jadi pelajar boleh nampak inilah AR dia. Okey, jadi saya kata AR, titik E kat sini. Saya kata AR kena melebihi ABC. Bermaksud ABC akan berada di bawah AR. So, bahagian sini. Okey, juga sama dia berbentuk U. Okey, sentuh MC titik minimum dan kemudian bagi dia naik semula. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kilo ABC. Turun. Okey, ini titik minimum kemudian bagi dia naik. Okey, so labelkan ABC. Untuk maklumat anda, apabila kilo ABC ini meningkat, dia akan makin menghampiri dengan AC. Okey, makin menghampiri saja. Okey, juga sama, jangan tertarik dengan titik minimum ini. Apa-apa pun balik kepada keseimbangan titik E sini. Sentuh ABC. Okey, inilah dia. Double check. AR, ya kat sini. ABC, inilah dia. Ya, AR melebihi ABC. Betul lah tu. Lepas tu kita buat dotted line. Dan labelkan X, Y. Okey, jadi sekarang, step yang seterusnya, Miss nak bagi tahu ya. Sekiranya sesebuah firma, dia ingin teruskan operasi,
firma teruskan operasi ya. Ingat, dia hanya perlu tanggung untung kurang normal tersebut. Okey, katakanlah sesebuah firma dia mengalami kerugian. Kalau katakan pada bulan yang seterusnya dia ingin teruskan operasi, dia kena tanggunglah rugi tersebut. Okey, ingat kalau firma teruskan operasi, dia hanya perlu tanggung untung kurang normal dia. Untung kurang normal dia berapa? Inilah dia. PABE. Okey, firma hanya perlu tanggung untung kurang normal saja apabila dia ingin teruskan operasi. Okey, kalau kita katakan bahawa sesebuah firma dia ingin berhenti operasi. Ingat, kalau firma nak berhenti operasi, dia hanya perlu tanggung satu kos sahaja, iaitu kos tetap TFC. Okey, jadi sekarang kita nak cari kos tetap dia kat mana ya? Okey, pelajar sudah tahu bahawa TFC ini dalam Raja memang tak ada kan? Okey, saya nak tanya, apakah rumus TFC? Ya, sama dengan AFC darab dengan Q. Kan? Kenapa saya nak tengok A? Bukannya tengok TC ke tolak TVC ke? Sebab dalam Raja kita semua kita pakai average punya. That's why Miss nak tengok AFC. Okey, Raja ini tak ada AFC. Yang ada hanya AC dengan AVC. Jadi kalau saya nak dapatkan AFC, saya guna AC tolak AVC dan darab dengan Q. Dengan reti kata lain, beza antara AC dengan AVC from here to here, ini sebenarnya adalah AFC. Dan darab dengan Q. Inilah dia. So, bermaksud kalau firma dia ingin berhenti operasi, dia kena tanggung kos tetap. Dan kos tetapnya boleh diwakili melalui kawasan X, A, B, Y. Miss tulis kat sini ya. X, A, B, Y. Jadi sekarang untuk peringkat yang seterusnya, kita akan tentukan tindakan firma. Apakah tindakan firma? Kita cuba tengok ya. Anda sebagai firma, kalau anda ingin teruskan operasi, anda bayar PABE. Kalau anda sebagai firma, anda berhenti operasi, you perlu tanggung kos tetap iaitu XABY. Jadi sekarang soalan Miss. Firma, dia mestilah nak tanggung kos yang lebih rendah kan? Jadi kos mana satu yang lagi rendah? PABE lagi sikit ke ataupun XABY lagi sikit? Mestilah PABE lagi kurang kan? Kalau PABE ini lagi kurang, dengan reti kata lain, firma akan memilih untuk teruskan operasi. Jadi tindakan firma untuk peringkat yang ke-6 ini kita boleh tulis bahawa firma akan teruskan operasi. Lepas tu bagi tahu alasan kenapa. Kerana kos yang ditanggung adalah lebih kecil. Sambung kat sini ya. Jikalau berbanding dengan apa? Ya, yang ini. Banding dengan berhenti operasi. Maksudnya dekat sini kita tengok dari segi perbandingan lah. Dan sekarang disebabkan anda dapati bahawa kos dia adalah lebih rendah kalau teruskan operasi, bermaksud tindakan firma dia akan teruskan operasi. Apa yang Miss nak bagi tahu dekat sini? Yang ini merupakan apa yang kita fokus hari ini, yang memang pelajar kena kuasai. Yang 1, 2, 3 ini adalah pembelajaran yang lepas punya. Jadi sekarang saya nak bagi tahu, nak tentukan sama ada sesebuah firma itu nak teruskan operasi ke berhenti operasi. Tadi Miss kata kita nak tengok melalui untung kurang normal yang ditanggung dengan kos tetap yang ditanggung kan. Ini sebenarnya merupakan kaedah pertama. Kita ada satu kaedah lagi, kaedah yang kedua. Miss catat dekat sini ya.
Okey, di mana kaedah yang kedua ini kita bandingkan antara TR dan juga TVC. Okey, TR kita tengok melalui raja. Okey, TR tadi sudah bagi tahu. OPEQ. Kat sini pun sudah ada punya. So, misalin balik. OPEQ. TVC dia. Tengok TVC di keseimbangan TVC okey ini. Y sini. Okey, ABC ialah YQ ataupun XO. Jadi TVC OXYQ. Okey, sekiranya kita dapati bahawa TR kita adalah melebihi TVC kan? Bermaksud kalau jumlah hasil yang diperoleh firma ini dia dapat membayar semua jumlah kos berubah ini, okay, dengan reti kata lain, firma akan teruskan operasi. Sebab sekarang pelajar boleh nampak okay, TR kita inilah dia OPEQ. Okay, ini TR kita. Okay, dan TVC kita OXYQ. Bermaksud dengan jumlah hasil yang sedia ada ini, okay, firma boleh membayar semua kos berubah. Dan selain daripada itu, tinggal bahagian ini kan, XPEY kan. Ini sebenarnya merujuk sebahagian kos tetap. Okay, dengan reti kata lain, firma boleh membayar semua kos berubah dan sebahagian kos tetap dengan berdasarkan jumlah hasil yang diperoleh. Maka firma akan teruskan operasi. So ingat, kita ada dua cara untuk tentukan. Sama ada tengok melalui kaedah A ini ataupun kaedah B ini. Yang A punya, bandingkan kalau teruskan operasi, tanggung untung kurang normal berapa, dan kalau berhenti operasi, dia perlu tanggung kos tetap sahaja. Dan lagi satu kaedah, kita buat perbandingan antara jumlah hasil dengan jumlah kos berubah. Untuk maklumat pelajar, pelajar kena menguasai kedua-dua kaedah ini. Cuma kalau masa periksa nanti, okay, pelajar boleh pilihlah mana-mana satu untuk terangkan. Ataupun tengok kesesuaian soalan. Kaedah mana satu yang perlu digunakan. Okay? Jadi itu adalah keseluruhan bagi firma yang ingin teruskan operasi. Jadi demikianlah bagi keadaan yang teruskan operasi. Sekarang marilah kita tengok berkaitan dengan situasi titik tutup firma pula. Titik tutup firma. Okey, so pastikan bahawa firma itu memperoleh untung kurang normal di mana TR dia kurang daripada TC, AR dia pun kurang daripada AC. Penentuan perkara berikut, hubungan antara TR dengan TVC, okey, kalau nak capai titik penutupan firma ini, TR dia adalah sama dengan TVC, diikuti dengan hubungan antara AR dan ABC, AR dia sama dengan ABC. Okey. Jadi sekarang marilah kita tengok lakaran raja bagi titik tutup firma. Berkenaan dengan titik penutupan firma, okay, jadi Miss pun telah sediakan raja bagi sesebuah firma yang memperoleh untung kurang normal. Okay, jadi saya pun sediakanlah keseimbangan firma TRTC dia dan juga untung kurang normal yang diperoleh adalah PABE. Okey, jadi sekarang saya nak tentukan sama ada firma itu mencapai titik penutupan firma ke. Okey, memang kita akan sediakan kelok A, B, C. Okey, jadi berkaitan dengan ABC ini, hubungan dengan AR, di mana AR sama dengan ABC. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok mana AR kita. Okey, ini AR. Ini keseimbangan dia. Dan ingat ABC adalah berbentuk U. Okey. Dan dia sentiasa berada di bawah AC. Dan kalau sentuh MC, dia kena jadi titik minimum. So pelajar boleh nampak AR kita dekat sini. Okey. Dan MC pun melalui titik ini. Kalau ABC sentuh MC, dia kena jadi titik minimum. Bermaksud point ini adalah titik minimum bagi ABC. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan
kelok ABC ini. Okey, dan labelkan A, B, C. Okey, kita boleh nampak ya, ABC turun minimum. Okey, so ini titik minimum dia sebab bersilang dengan MC dan kemudian dia meningkat. Ingat, apabila ABC ini meningkat, dia akan makin menghampiri dengan AC. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok titik ini. AR melalui titik ini. ABC juga melalui titik ini. Ya, memenuhi syarat dia. AR sama dengan ABC. Okey, jadi sekarang selepas 3 peringkat ini, kita masuk kepada peringkat yang keempat. Okey, kalau Freeman itu dia ingin teruskan operasi. Okey, dia kena tanggung apa? Ya, untung kurang normal sahaja. Jadi untung kurang normal yang perlu ditanggung oleh Freeman ini, ya sama seperti atas, iaitu PABE. Bermaksud kalau Freeman teruskan operasi, dia kena bayarlah PABE. Okey. Dan lagi satu aspek yang saya bandingkan, dan saya kata, kalau Freeman berhenti operasi, kos apa yang perlu ditanggung oleh Freeman? Ya, kos tetap kan, TFC kan. Jadi sekarang kita kena cari TFC. Rumus TFC, AFC darab dengan Q. Mana AFC? AC tolak AVC. So, beza antara AC dengan AVC, gap ini adalah AFC. Darab dengan Q, darab dengan Q. Okey, maka saya boleh kata bahawa jumlah kos tetap sama dengan PABE. PABE. Okey, jadi sekarang peringkat yang seterusnya adalah tindakan. Tindakan ini adalah tindakan Freeman lah. Okey, kalau Freeman teruskan operasi, Freeman kena bayar PABE. Kalau Freeman berhenti operasi, Freeman pun kena bayar PABE. Kita dapati bahawa kos yang ditanggung adalah sama kan? Kalau sama itu bermaksud bahawa Freeman telah mencapai titik penutupan Freeman. Bermaksud sekarang kalau Freeman nak tutup, okey dah, memang boleh tutup dah. Okey, tetapi dekat sini, okey, kita bagi tahulah Freeman telah mencapai titik penutupan Freeman. Okey, maksud dia boleh tutup. Walaupun kita kata bahawa Freeman ini telah mencapai titik penutupan Freeman, bermaksud dia nak teruskan operasi pun boleh, dia nak berhenti operasi pun boleh. Okey, tetapi kita akan galakkan Freeman tersebut untuk meneruskan operasi juga. Okey, kenapa? Nanti Miss akan bagi tahu. Mestilah ada alasan-alasan ataupun sebab-sebab tertentu yang kita nak galakkan Freeman teruskan operasi. Okey, nanti tengok ya apakah alasan tersebut. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang ini. Yang kita fokus hari ini punya. Kan saya kata ini kaedah A kan? Lagi satu kaedah B. Kita banding apa? Ya, kita banding TR. Lagi satu kita banding dengan, you tengok atas sini. Ini AR jadi TR. Ini AVC dia jadi? Ya, TVC. Kita tengok TR bagi Freeman, jumlah hasil dia, sudah cari kat sini punya. OPEQ. Okay, kita tulis OPEQ. Dan TVC Freeman, okay, tengok TVC, ABC darab Q. Di sepanjang keseimbangan, ini ABC dia. Darab dengan Q. Inilah Q dia. So, TVC dia sama juga OPEQ. Dan sekarang kita dapati bahawa TR sama dengan TVC. Macam tadilah huraian dia. Bermaksud, Freeman telah capai titik penutupan Freeman. Okey. Freeman nak teruskan operasi pun boleh, nak berhenti operasi pun boleh, tapi kita galakkan Freeman teruskan operasi. So, ada dua kaedah dekat sini lah. Jadi, itu adalah lakaran raja yang berkenaan dengan penutupan Freeman. Fikirkan dulu. Mengapa Freeman masih meneruskan operasi
walaupun firma telah capai titik penutupan firma. Kenapa ya? Okey, kita cuba tengok. Itulah sebab-sebab dia. Jadi untuk sebab yang pertama itu adalah untuk menjaga nama baik syarikat. That's why dia tulis nama baik syarikat dapat dijaga. Okey. Diikuti dengan fakta yang kedua, syarikat dapat mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Okey, jadi itu adalah fakta yang kedua. Diikuti dengan syarikat dapat mengekalkan pekerja yang mahir. So pekerja ini dia tak akan menganggur lah nanti. Dia dapat kekalkan pekerja, terutamanya pekerja yang mahir ini. Okey. Dan fakta yang seterusnya, penerusan operasi firma ini sebenarnya dia dapat meningkatkan kecekapan pekerja. Okey, jadi kalau firma teruskan operasi, kecekapan ataupun produktiviti daya pengeluaran pekerja dapat ditingkatkan. Okey, jadi itu adalah antaralah sebab-sebab ataupun alasan kenapa kita nak firma itu teruskan operasi juga walaupun firma telah capai titik tutup firma. Okey. Selesailah bagi titik tutup firma. Jadi sekarang marilah kita fokus tentang berhenti operasi pula. Berhenti operasi. Juga sama, firma tersebut akan dapat untung kurang normal di mana hubungan TR dengan TC, TR kurang daripada TC, AR dengan AC, AR juga kurang daripada AC. Penentuan perkara berikut hubungan antara TR dengan TVC dulu. Okey, kita dapati kali ini TR dia kurang daripada TVC dan hubungan antara AR dengan AVC pula, AR pun kurang daripada AVC. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok raja yang berkaitan dengan berhenti operasi. Berkenaan dengan berhenti operasi pula, okey, jadi Miss pun telah sediakanlah raja keseimbangan firma yang menunjukkan bahawa firma telah memperoleh untung kurang normal. Jadi ini keseimbangan firma, pelajar nanti huraikan saja. TR dia OPEQ, TC dia OABQ. Jadi firma memperoleh untung kurang normal PABE. Okey, nah tentukan sesebuah firma berhenti operasi ke teruskan operasi ke, okey, mesti ada satu kelok iaitu AVC. Okey, bermaksud nanti Miss akan sediakan kelok AVC. Jadi sebelum kita terus sediakan kelok AVC ini, kita kena ada kelok AR dulu. Nak bandingkan hubungan AR dengan AVC. Okey, jadi untuk kali ini AR dia kurang daripada AVC. Dengan reti kata lain, AVC akan berada di atas AR. Okey, kita cuba tengok di sepanjang keseimbangan ini titik E. Mana AR kita? Inilah AR kita. AVC lebih besar AR kan? Dia berada di atas AR ke bawah AR? Ya, mesti berada di atas AR. Okey, dia akan berada di bahagian atas dan pastikan dia berada di bawah AC. Okey, meaning between this gap lah. Okey, dan kalau sentuh MC dia kena capai titik minimum. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok macam mana Miss nak sediakan kelok AVC ini. Okey, so ini AVC. Selepas labelkan AVC, kita double check ya. Okey, AVC sentuh MC. Okey, so ini titik minimum dia. Okey, dia berada di bawah AC dan tadi saya sudah kata dia mesti berada di atas AR sebab AVC melebihi AR. Inilah AVC dia. Okey, dan kemudian sekarang kita nak buat total line tarik ke sebelah kiri. Ingat, jangan tertarik dengan titik minimum AVC ini. Apa-apa pun balik kepada keseimbangan E dekat sini, bagi dia naik sehingga sentuh AVC. Inilah point dia buat total line. Okey, mungkin E ini tak berapa nampak ya. Okey, Miss padamkan E ini dulu. Okey, E ini saya labelkan dekat sini. Okey, yang dua titik ini saya labelkan sini X, sini Y. Okey, jadi sekarang peringgan yang keempat. Kita katakan sekiranya sesebuah firma teruskan operasi,
Prima tersebut hanya perlu tanggung untung kurang normal sahaja. Untung kurang normal dia berapa? Tengok atas. PABE. Okey. Okey. Dan kalau sesebuah firma dia ingin berhenti operasi, kos apa yang perlu ditanggung? Ya, kos tetap sahaja. Jadi kita nak cari kos tetap dia. TFC sama dengan AFC darab dengan Q. Nak cari AFC itu kita guna AC tolak ABC. So di sepanjang keseimbangan, AC kita kat sini. ABC ini. Okay, so ini adalah gap lah AFC. Darab dengan Q, darab dengan kuantiti. Okay, jadi bermaksud TFC kita boleh ditunjukkan melalui kawasan X, A, B, Y. So, Miss pun tulis X, A, B, Y. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok tindakan firma. Okey, anda sebagai firma, anda nak bayar PABE ke ataupun anda nak bayar XABY? Ya, anda akan pilih mana satu yang lagi kecil kan? So, bermaksud anda akan pilih XABY. Jadi kalau anda pilih XABY itu bermaksud tindakan anda, ya, berhenti operasi. Jadi nanti masa anda buat kesimpulan itu, anda pun bagi tahulah. Okey, maka firma akan berhenti operasi kerana kos yang ditanggung adalah lebih kecil jikalau berbandingkan dengan teruskan operasi. Okey, jadi ini adalah kaedah A yang Miss ajar punya. Okey, dan lagi satu kaedah B. Di mana kita bandingkan antara, tengok yang atas ni. TR dan lagi satu, ya, TVC. TR dia boleh ditunjukkan oleh kawasan OPEQ. Okey, Miss pun tulis OPEQ. Dan TVC dia, tengok TVC. ABC darab Q. Di sepanjang keseimbangan, ini ABC dia. ABC boleh ditunjukkan melalui YQ ataupun XO. Jadi TVC dia OXYQ. OXYQ. Okey, kita dapati bahawa TR OPEQ dan TVC kita OXYQ. Jadi TR kurang daripada TVC. Bermaksud dengan jumlah hasil yang sedia ada ini, firma tidak dapat membayar ataupun tidak boleh tanggung semua kos berubah dia. Itulah sebab kita kata firma perlu berhenti operasi. Okey, nampak? Itulah sebab kalau nak berhenti operasi, kita kena pastikan bahawa AR kita mestilah kurang daripada ABC. Okey, jadi itu adalah keseluruhan bagi firma yang ingin berhenti operasi. Okey, tiba masanya masuk iklan. Okey, jangan lupa subscribe channel Miss. Ingat bagi sokongan kepada Miss. Okey, sebagai tanda penghargaan terhadap video yang Miss hasilkan ini. Okey, bagi sesiapa yang telah subscribe, ingat like serta sharekan. Jangan lupa sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Banyak pelajar kata bab 6 ini susah kan? Jadi Miss pun sedang berusahalah dan cuba sedaya upaya untuk hasilkan video-video yang berkaitan dengan bab 6 ini. So ingatlah bagi sokongan kepada Miss ya. Okey, jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Jadi sekarang marilah kita tengok beberapa soalan yang berkaitan. Soalan dia. Raja di bawah menunjukkan kilo kos dan hasil firma C dan D dalam pasaran persaingan sempurna. Okey, jadi kita tengok yang ini adalah firma C. Jadi seperti biasa kita akan tengok paksi Y serta paksi X dia. Okey, paksi Y dekat sini, okey, kita sepatutnya labelkan C P R kurungan RM dan paksi X dekat sini adalah Q kurungan unit. Okey, seperti biasa, keseimbangan firma tercapai apabila MC sama dengan MR. Jadi kita kena tentukan mana titik keseimbangan dia. Okey. So yang ini MC,
Okey, kilo MR kat sini. So, ini MR ya. Ingat, MR sama dengan AR sama dengan DD sama dengan P. Itu adalah syarat bagi PPS. Dan kita kena tentukan syarat keseimbangan firma di mana MC sama dengan MR. So, ini kilo MR. Ini kilo MC, titik keseimbangan dia dekat sini. Setiap kali ingat, kita kena cari titik keseimbangan firma dulu. Okey, kemudian daripada sini, kita dapati bahawa harga keseimbangan firma adalah RM17. Kuantiti keseimbangan firma sama dengan 24 unit. Okey, dan seterusnya kita akan sambung. Tengok dari segi AC, hubungan AC dengan AR. So, AR pun sama pada masa itu, AR kita sama dengan RM17 dan AC kita boleh nampak AC berada di atas. Ingat titik minimum ada kat sini ya apabila dia bersilang dengan MC. Jadi ini adalah AC lah pada tingkat keseimbangan dan kita dapati bahawa sekarang AC kita adalah melebihi AR. Okey, apabila AC melebihi AR, dengan reti kata lain bahawa firma ini dia akan dapat untung kurang normal. Okey, so itulah sebab sekarang kita nak tentukan sama ada firma tersebut nak teruskan operasi ataupun berhenti operasi apabila dia dapat untung kurang normal. Okey, untuk tentukan sama ada nak teruskan operasi ke berhenti operasi ini, itulah sebab kita kena tengok dari segi kilo ABC. Sekarang kita cuba jawab beberapa soalan yang berkaitan. Yang pertama, satu Roman, kos tetap. Okey, kos tetap dekat sini dalam bahasa English, total fixed cost. Okey, jadi daripada raja ini memang kita tak nampak sebarang yang berkaitan dengan T. Misalnya TC ke ataupun TVC. Itulah sebab, okey, kan saya kata rumus TFC sama dengan TC tolak TVC. Okey, saya tak akan guna rumus inilah dan saya akan guna rumus yang berkaitan dengan A, iaitu AFC darab dengan Q. Okey, so dekat sini nak cari AFC ini, pelajar sudah tahu bahawa AFC sama dengan AC tolak ABC. Jadi nanti Miss akan guna AC ini iaitu 18 tolak dengan ABC iaitu 15. Okey, jadi Miss tunjuk kat sini ya. AC kita 18 tolak ABC kita, tengok keseimbangan sini. 15 sentuh ABC dan kemudian kita akan darab dengan Q. Q kita tadi sudah beritahu bahawa itu adalah output keseimbangan, jadi dia adalah 24 unit. Okay, so ini AC tolak ABC, that's why kita dapat AFC ya. Jadi kalau kita selesaikan, okay, kita punya TFC akan sama dengan RM72. Okay, so itulah jawapan bagi TFC. Okey, seterusnya kita sambung. Kita nak cari kos berubah. Kos berubah itu adalah TVC. Rumus dia. Okey, mungkin ada pelajar kata, Miss, guna TC tolak TFC. Okey, memang rumus itu tak salah. Tetapi kalau anda nak guna rumus itu, anda kena cari TC dulu. Okey, tetapi kalau nak cepat, okey, Miss akan cadangkan you guna rumus yang ini. Iaitu ABC darab dengan Q. Sebab dalam raja kita memang ada kilo ABC kan? Nanti kita terus darab dengan Q sahaja. Macam mana kita nak tentukan ABC itu? Setiap kali rujuk semula keseimbangan. Okey, titik E sini bagi dia sentuh ABC. Sini sentuh ABC kan? Cuba tengok masa itu ABC kita berapa? 15. So, bermaksud pengiraan kita dia akan jadi 15 darab dengan 24. Okey, dan jawapan yang kita dapat sama dengan RM360. Itu adalah jawapan bagi TVC. Kita sambung berkaitan dengan jumlah hasil. Jumlah hasil iaitu TR. Okey, dekat sini TR kita ada dua rumus. Okey, biasanya pelajar kata TR, Miss, sama dengan P darab Q. Okey, memang rumus ini betul diterima. Tetapi kan saya kata syarat PPS, P sama dengan
AR sama dengan MR sama dengan DT kan? Jadi rumus lagi satu yang kita terima kat sini, AR darab dengan Q. Maka hari itu masa kita belajar berkenaan dengan konsep hasil, Miss ada perkenalkan rumus ini, AR darab dengan Q kan? So itulah rumus dia. Okey, juga sama sebab P sebenarnya sama dengan AR saja. Jadi kita tengoklah harga keseimbangan tu 17, kemudian darab dengan kuantiti 24. So perkiraan dia 17 darab dengan 24. Jadi jawapan yang kita dapat sama dengan RM 408. Okey, itu adalah jumlah hasil dia. Okey, kita sambung dengan kerugian prima. Okey, nak cari kerugian prima dekat sini bermaksud rumus untung lah. Kan kita kata untung sama dengan TR tolak TC kan? Kita sudah ada TR, iaitu jumlah hasil. TC kita, sekarang boleh guna TFC ini tanpa TVC ini. Okey, nak cari TC ya, anda boleh guna TFC tanpa TVC, ataupun kalau sesiapa yang tak suka cara ini, anda boleh guna AC darab dengan Q pun boleh juga. Okey, so depend lah. Bagi sesiapa yang guna 72 tambah 360 pun okey. Ataupun lagi satu cara, tengok titik keseimbangan titik E dekat sini. Bagi dia naik sehingga sentuh AC, masa itu AC adalah 18. Kita guna 18 darab dengan 24. Okey, jadi TC kita akan sama dengan RM 432. Kalau anda tambahkan 72 dengan 360, anda tetap akan dapat 432. Okey, so mana-mana satu cara sajalah. Jadi kerugian prima ini, okey, kita akan guna TR kita adalah 408. Tolak TC kita 432. Jadi selepas kita selesaikan, kita akan dapat tanda negatif sebab rugi, iaitu RM24. Okey, so ingatlah ada tanda negatif ini merujuk bahawa prima mengalami kerugian. Okey, sambung. Kerugian jika berhenti. Okey, sekiranya prima tersebut dia ingin berhenti operasi, ingat dia hanya perlu tanggung satu jenis kos sahaja, iaitu kos tetap. Okey, Miss tulis kat sini ya. Dia hanya perlu tanggung TFC sahaja. Okey, kalau kerugian jika prima berhenti itu adalah kos tetap, dan kos tetap tadi kita pun sudah cari, iaitu RM72. Jadi kat sini Miss akan terus tulis RM72. Okey, sebab kos yang perlu ditanggung kalau berhenti ialah kos tetap. Okey, sekarang kita cuba tengok ya. Beza antara 4 Roman dengan 5 Roman ni. Kalau prima berhenti operasi, prima hanya perlu tanggung kos tetap sahaja. Dan kalau prima itu dia ingin teruskan operasi, teruskanlah, dia hanya perlu tanggung kerugian ataupun kata untung kurang normal yang diperoleh sekarang. Jadi untung kurang normal yang perlu ditanggung oleh prima sekarang adalah sebanyak 24. Okey, dengan reti kata lain, kalau prima teruskan operasi, dia perlu bayar RM24. Dan kalau prima berhenti operasi, prima tersebut kena bayar RM72. Jadi sekarang kita fikir, prima tersebut mestilah dia nak tanggung kos yang lebih rendah kan? Anda sebagai prima ataupun sebagai pengeluar, you nak bayar RM24 ke nak bayar RM72? Ya, mestilah RM24 kan? So bermaksud tindakan prima dia seharusnya teruskan operasi. Okey, kita cuba tengok ya. Kerugian prima jika teruskan operasi adalah lebih kecil berbanding dengan jika prima berhenti. Jadi prima C harus meneruskan operasi. Itu adalah jawapan yang berkenaan dengan prima C. Okey, jadi sekarang marilah kita sambung yang berkenaan dengan prima D pula. Okey, prima D
Juga sama, kita akan tengok dari segi paksi dulu. So, paksi Y ini C, P, R kurungan RM. Yang ini paksi S, Q kurungan unit. Okey, setiap kali apabila anda nampak raja sedemikian, ingat tentukan titik keseimbangan firma dulu. Keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Jadi ini titik keseimbangan dia, labelkan titik E. Jadi anda tahu bahawa harga keseimbangan sama dengan RM9 dan kuantiti keseimbangan 21 unit. Okey, jadi kita juga nampaklah bahawa firma memperoleh untung kurang normal sebab AC melebihi AR. Okey, kalau ABC ini adalah untuk membantu kita tentukan sama ada firma itu teruskan ataupun berhenti operasi. Okey, jadi marilah kita jawab soalan 1 Roman. Kos tetap TFC. Okey, juga sama kita akan guna AFC darab dengan Q. Okey, jadi AFC dekat sini kita akan guna AC tolak ABC. Ingat kita tengok di sepanjang keseimbangan, AC kita 24, ABC kita 14. Maksudnya kita akan guna 24 tolak 14. Kemudian kita akan darab dengan kuantiti. Kuantiti kita adalah sebanyak 21. Jawapan kita akan sama dengan 210. Okey, itu adalah kos tetap. Ingat mesti ada RM. Okey, kita sambung. Kos berubah. So, kos berubah TVC di mana rumus yang anda sudah belajar kat bab 5 kan? ABC darab dengan Q. Jadi ABC kita tengok di sepanjang keseimbangan. Titik keseimbangan ini bagi dia naik sehingga sentuh ABC 14. Jadi kita guna 14 darab dengan kuantiti iaitu 21. Okey, dan dia akan sama dengan 294. Itu adalah TBC. Okey, sambung dengan jumlah hasil TR. Sama ada P darab Q ataupun AR darab dengan Q. Jadi kalau P darab Q ataupun AR darab dengan Q, P kita 9 darab dengan 21. 9 darab dengan 21, maka jumlah hasil kita sama dengan 189. Itu adalah jumlah hasil dia. Okey, kita sambung. Dari segi kerugian firma, jadi kerugian ini seperti yang telah diberitahu, kita akan guna untung sama dengan TR tolak TC. Jadi TR kita 189. TC masih tak ada lagi. Seperti yang Miss bagi tahu, TC itu anda boleh guna TFC tambah TVC ataupun anda boleh guna AC darab dengan Q. Okey, jadi mana-mana satu sahaja, maka TC yang akan dapat akan sama dengan RM 504. Okey, jadi kerugian firma ini kita guna TR kita 189 tolak dengan TC kita 504. Okey, jawapan kita akan sama dengan RM, tapi pastikan ada tanda negatif . Okey, sama dengan negatif RM 315. Okey, so itu adalah rugi firma. Dan kerugian firma jika berhenti, so kalau firma berhenti, firma hanya perlu tanggung kos tetap sahaja, iaitu sebanyak RM 210. Okey. Kita cuba tengok 4 Roman dengan 5 Roman ini. Kerugian firma bermaksud kalau firma teruskan operasi, firma kena bayar RM315. Dan kalau firma berhenti operasi, firma hanya perlu tanggung kos tetap sahaja TFC dia, iaitu sebanyak 210. Jadi sekarang soalan Miss. Anda sebagai pengeluar ataupun anda sebagai firma, anda nak bayar 315 ke anda nak bayar 210? Ya, mestilah yang lagi sikit punya kan? Jadi anda akan bayar 210. Dengan reti kata lain, tindakan anda adalah untuk memberhentikan operasi dia. Okey, jadi sekarang kita sambung.
Kerugian Prima jika meneruskan operasi adalah lebih besar. Sebab kalau teruskan operasi, dia kena bayar 300 lebih. Okey, berbanding dengan Prima berhenti. Sebab berhenti hanya bayar 200 lebih sahaja. Oleh itu, Prima dia harus tindakan dia berhentikan. Ya. Okey, Prima dia harus memberhentikan operasi. Okey, jadi setakat itu saja untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkenaan dengan titik penutupan Prima. Jadi, untuk video yang seterusnya, Miss akan fokuskan dengan kelok penawaran. Dan kelok penawaran ini adalah berkenaan dengan kelok penawaran Prima dan juga kelok penawaran pasaran bagi pasaran persaingan sempurna. Sekiranya anda suka video ini, ingat subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Okey? Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Agar berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Okey, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye. Selamat belajar ya.